Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Syahbi Zamri, nombor matriks AA 201241. Hari ini kami dari Kumpulan 5 ingin menerangkan tentang LDK5 yang bertajuk luka dan pendarahan. Bagi pengenalan, kecederaan yang tidak normal yang terjadi pada kulit dinamakan luka. Pemberi pertolongan cemas, yang pertama, mengawal kehilangan darah dan memberikan tekanan ke atas luka tersebut. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk meminimumkan kerenjatan. Yang ketiga, melindungi luka dari sebarang jangkitan. Dan yang terakhir, kebersihan diri dan mangsa daripada jangkitan. Definisi pendarahan. Keadaan yang terjadi apabila salur darah pecah dan darah terkeluar daripada sistem peredarannya. Bagi tanda-tanda dan gejala luka pendarahan, yang pertama, sakit. Kedua, lebam di tempat kecederaan. Yang ketiga, nadi cepat. Yang keempat, terasa loya dan juga muntah. Yang kelima, rasa resah. Yang keenam, haus. Yang ketujuh, kulit basah dan pucat. Yang ke-8, tahap kesedaran turun. Dan yang terakhir, yang ke-9, bengkak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang klasifikasi pendarahan. Klasifikasi pendarahan mempunyai dua, iaitu pendarahan dalaman yang dipanggil internal. Yang kedua, pendarahan luaran yang dipanggil external. Bagi pendarahan dalaman iaitu internal, hanya dapat dikesan melalui tanda dan juga gejala. Yang kedua, pendarahan luaran iaitu disebut sebagai external. Boleh dilihat melalui luka di kulit. Akibat luka adalah, yang pertama, pendarahan. Yang kedua, jangkitan bakteria. Yang ketiga, renjatan. Dan yang terakhir adalah maut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang pendarahan luaran. Pendarahan luaran bermaksud kerosakan pada dinding salur darah disertai dengan kerosakan pada kulit menyebabkan darah keluar dari badan dan jelas kelihatan daripada luka dikenali sebagai outer bleeding, iaitu terbuka. Jika anda sebagai pelaku pertolongan cemas yang menjumpai mangsa dengan keadaan sedemikian, maka anda mesti berhati-hati dengan melakukan bantuan kerana sebagai pembantu, anda mesti menganggap darah ini boleh menjangkiti anda. Pastikan anda memakai peralatan perlindungan diri. Segera bersihkan darah yang melekat pada kedua-dua pakaian, badan dan peralatan anda. Berdasarkan salur darah yang terjejas, pendarahan luar ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, pendarahan arteri. Yang kedua, pendarahan vena. Yang ketiga, pendarahan kapilari. Pertama, saya akan menerangkan tentang pendarahan arteri. Pendarahan arteri boleh dicirikan dengan darah yang keluar berwarna merah cerah kerana mengandungi oksigen dan mengalir keluar secara memancut mengikut denyutan jantung. Pendarahan ini sukar dihentikan. Oleh itu, ia akan menyebabkan kehilangan darah amat cepat dan boleh menyebabkan kematian. Maka, ia mesti dipantau dan pendarahan perlu dikawal sehingga bantuan perubatan diperolehi. Yang kedua ialah pendarahan vena. Darah yang keluar berwarna merah gelap kerana mengandungi karbon dioksida dan mengalir keluar secara berterusan dan boleh menjadi banyak. Walaupun ia kelihatan luas dan banyak, tetapi umumnya pendarahan vena mudah dikawal. Tetapi, pendarahan vena ini juga berbahaya jika berterusan. Oleh itu, ia juga harus dihentikan dengan segera. Yang ketiga ialah pendarahan kapilari. Lelahan atau oozing berlaku di kawasan semua jenis luka yang berasal dari salur kapilari. Darah yang keluar biasanya merah terang seperti darah arteri atau ia juga boleh menjadi gelap seperti darah vena. Kehilangan darah pada umumnya sedikit sahaja kerana darah yang keluar perlahan disebabkan oleh salur kapilari yang merupakan salur darah terkecil. Kapilari pecah di bawah lapisan kulit menyebabkan pendarahan ke dalam tisu, iaitu lebam. Dalam kes pendarahan, ia biasanya akan membeku dengan sendirinya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal pendarahan luaran. Kaedah yang pertama ialah dengan tekanan tepat atau langsung.
Apa yang anda patut lakukan ialah jangan buang masa untuk mencari balutan. Sebaliknya, letakkan tapak tangan anda dengan menggunakan sarung tangan getah atau sebarang bahan yang boleh melapik tangan anda dan tekan tepat di atas luka. Seterusnya, anda haruslah tekan sehingga pendarahan berhenti. Kemudian, tutup luka dengan balutan yang telah disteril atau balutan yang bersih untuk mengelakkan jangkitan kuman berlaku. Gunakan pembalut untuk membalut dan pastikan pendarahan pun telah berhenti. Kaedah yang kedua ialah dengan mengangkat anggota yang cedera untuk mempercepatkan pendarahan berhenti. Anggota yang luka perlu diangkat lebih tinggi dari paras jantung. Ia akan melambatkan aliran darah di kawasan mana luka berlaku dan mengurangkan pendarahan. Kaedah kedua ini boleh diguna pakai jika pendarahan berlaku pada tangan dan kaki. Jangan gunakan kaedah ini jika terdapat patah, objek tertikam atau kecederaan tulang belakang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rawatan pendarahan luaran. Yang pertama, bersihkan luka untuk mengelakkan luka tersebut dijangkiti oleh kuman yang boleh menyebabkan luka tersebut lambat untuk sembuh dan merebak ke kawasan lain. Yang kedua ialah dengan cara kawal pendarahan. Yang kedua ialah kawal pendarahan dengan cara tekanan langsung atau tekanan tidak langsung. Yang ketiga ialah tinggikan anggota cedera. Yang keempat ialah perhatikan ABC. Yang kelima ialah perhatikan tanda-tanda renjatan. Yang keenam adalah memberikan kata-kata semangat kepada pesakit. Yang ketujuh ialah menghantar pesakit ke hospital untuk rawatan lanjut. Walaupun sukar untuk didiagnos, pendarahan dalaman merupakan keadaan kesihatan yang boleh mengancam nyawa. Ia merupakan satu fenomena berdarah yang tidak dapat dilihat dengan mata fizikal, namun boleh menyebabkan gejala yang serius. Faktor lazim yang boleh menyebabkan berlakunya pendarahan dalaman adalah trauma dan kecederaan. Pendarahan dalam kalau tidak diberikan perhatian yang rapi akan mengancam nyawa mangsa dalam waktu yang singkat kerana kebiasaannya pendarahan dalaman adalah lebih serius. Jika dibiarkan berlarutan, badan akan kehilangan banyak darah dan ia boleh menyebabkan komplikasi kejutan, syok. Syok berlaku apabila jumlah darah yang mengalir tidak cukup untuk menampung keperluan sel di seluruh badan. Anda juga perlu mengambil tindakan yang pantas kerana kehilangan darah yang banyak boleh juga menyebabkan renjatan dan kegagalan jantung dan paru-paru berfungsi dan akhirnya kematian akan berlaku. Antara tanda-tanda dan gejala pendarahan dalaman yang tidak spesifik adalah denyutan nadi laju, tekanan darah rendah, individu terlibat berada dalam keadaan separa sedar dan badan menjadi lemah. Manakala bagi pendarahan yang spesifik seperti pendarahan di dalam kepala adalah sakit kepala yang teruk, rasa kebas pada bahagian tangan serta kaki, kebas sebelah badan, lemah sebelah badan, penglihatan tiba-tiba kurang jelas, tidak dapat mengimbangi diri, tidak dapat bertutur dengan elok atau sukar memahami pertuturan orang lain, sukar untuk menulis dan kelesuan melampau atau berada dalam keadaan separa sedar. Pendarahan di dalam dada atau abdomen pula, sakit dada atau abdomen, sukar untuk bernafas, rasa loya, muntah, terdapat darah di dalam air kencing, najis berwarna hitam, lebam pada bahagian yang terlibat dan pening kepala terutama ketika berdiri. Pendarahan di dalam otot atau sendi pula ialah sakit pada bahagian sendi, bengkak sendi, sukar untuk bergerak, had pergerakan kawasan terlibat terbatas. Jika kecederaan pada paru-paru, mangsa mungkin akan batuk berdarah. Jika kecederaan pada buah pinggang ataupun di kencing pula, kencing mungkin bercampur darah. Jika kecederaan berlaku pada bahagian peranakan, pendarahan akan berlaku di bahagian kemaluan. Dalam keadaan yang teruk,
mangsa mungkin pengsan dan boleh menyebabkan kematian. Apa yang perlu dilakukan jika mangsa dialami kesakitan ialah bantu mangsa mengikut kesederaan yang dialami. Jangan biarkan mangsa bergerak terlalu banyak. Kendalikan pesakit seperti pengendalian renjatan. Sentiasa membuat pemeriksaan terhadap kesedaran, nadi dan pernafasan mangsa. Dan hantar mangsa secepat mungkin ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Seterusnya, rawatan yang perlu diberikan kepada mangsa yang mengalami pendarahan dalaman supaya dapat mengelakkan mangsa daripada bertambah teruk adalah perhatikan ABC. Rehatkan mangsa dalam keadaan yang selesa, menentukan suhu badan yang selesa, memberikan kata-kata semangat kepada mangsa, perhatikan tanda-tanda renjatan dan hantar mangsa ke hospital untuk rawatan lanjut. Saya Atiqah binti Muhammad Azani bernama Matrix AE 2007 akan membentangkan tentang 3 perkara, iaitu ABC, amputasi dan juga pendarahan bukan luka. ABC ialah 3 perkara, iaitu airway, breathing dan circulation. Airway ialah salur udara. Airway dilakukan untuk memastikan saluran udara untuk pernafasan terbuka. Anda boleh membuka saluran udara dengan mendongakkan kepala dan mengangkat dagu mangsa. Kedudukan ini mengangkat lidah mangsa dari arah belakang tekak supaya tidak menghalang embun udara. Yang kedua ialah breathing, iaitu pernafasan. Selepas saluran pernafasan dibuka, tindakan seterusnya adalah memeriksa pernafasan mangsa. Dekatkan telinga ke sisi mulut dan hidung mangsa dengan keadaan muka menghadap ke dada mangsa. Keadaan ini membolehkan kita untuk mendengar bunyi nafas, merasa hembusan nafas dan melihat pergerakan turun naik dada. Jika tak ada pergerakan yang berlaku, bantuan pernafasan harus dilakukan. Peredaran darah. Circulation digunakan untuk mengekalkan peredaran. Ini dilakukan sekiranya jantung mangsa telah terhenti. Langkah ini dilakukan dengan memberi tekanan ataupun mampatan di dada mangsa. Semasa melakukan tekanan, tangan hendaklah sentiasa lurus. Gunakan berat badan untuk melakukan tekanan terhadap mangsa dan pastikan kedudukan tekanan di tulang dada dan sekitar 2 jari dari atas hulu hati. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang amputasi. Amputasi adalah pembedahan pembuangan yang digunakan untuk mengeluarkan semua atau sebahagian daripada lengan, betis kaki, pergelangan tangan, jari kaki ataupun jari tangan. Rawatan ini hanya digunakan sebagai pilihan terakhir untuk merawat kecederaan, penyakit, jangkitan ataupun menghilangkan cuma dari tulang dan otot. Amputasi dilakukan untuk mengawal pendarahan jika berlaku pada bahagian yang putus, buat balutan untuk memberikan tekanan langsung, rawat untuk renjatan jika berlaku, selamatkan bahagian yang putus jika berlaku, balut bahagian yang putus dengan kain yang bersih dan kering, masukkan ke dalam bekas plastik yang kosong dan ikat dengan ketat. Yang ketiga ialah masukkan plastik tersebut ke dalam satu lagi bekas atau kontena yang lain dengan mengandungi ais dan air. Langkah yang terakhir ialah membawa mangsa dan bahagian yang terputus tersebut secepat mungkin ke hospital. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pendarahan bukan luka, iaitu berdarah hidung. Berdarah hidung terjadi disebabkan oleh kapilari di rongga hidung pecah. Rawatan yang boleh diberikan kepada mangsa yang berdarah hidung ialah dudukkan pesakit dengan kepala menunduk sedikit, bernafas melalui mulut, picit hidung selama 10 minit, jangan hembuskan nafas melalui hidung dan tuaman ais di Rawatan memicit hidung. Mangsa hendaklah memicit hidung selama 10 hingga 15 minit. Kaedah ini dilakukan tanpa mendongakkan kepala ke atas kerana bimbang darah mengalir ke bahagian mulut ataupun tekak. Yang kedua ialah penggunaan ais. Mangsa boleh meletakkan ais pada hidung mereka. Kaedah ini akan membantu mendinginkan liang hidung sekaligus mengecutkan saluran darah dalam hidung dan menghentikan pendarahan. Yang ketiga ialah nasal packing.
Kaedah ini boleh dicuba jika kaedah lain tidak dapat menghentikan pendarahan tersebut. Anda perlu membasahkan sehelai kain dengan ubat epinephrine dan masukkan kain tersebut ke dalam hidung. Ubat ini akan membantu mengecutkan saluran darah dalam hidung sekaligus membantu hentikan darah. Rawatan yang terakhir ialah cauterization. Kaedah ini melibatkan doktor menggunakan sejenis alat pada saluran darah yang terjejas untuk pendarahan serta merta. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang luka. Luka boleh didefinisikan sebagai kecederaan kepada tisu-tisu badan yang disebabkan oleh alat yang tajam dan tumpul. Luka pula boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu luka terbuka dan juga luka tertutup. Jenis-jenis luka terbuka ialah luka terhiris, luka tercalar, luka tikaman, luka terkoyak, luka tembakan dan juga luka amputasi. Seterusnya, luka tertutup. Luka tertutup pula ialah luka yang tidak melibatkan gangguan kesinambungan permukaan kulit, akan tetapi ia melibatkan kecederaan di bahagian tisu badan dan bahagian tersebut akan berubah menjadi lebam. Jenis-jenis luka tertutup pula, kontraksi. Kontraksi berlaku akibat daripada terkena pukulan yang kuat. Pendarahan berlaku di bawah tisu badan dan darah bertakung kelihatan merah. Manakala yang kedua, hematoma. Hematoma bermaksud pendarahan yang menjadi beku dan kelihatan biru kehitaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Amri bin Anwar, bernombor matriks AA200605. Baiklah, bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan mengenai balutan terhadap luka. Definisi bagi balutan ialah bahan untuk menutup atau melindungi luka bagi mengawal pendarahan dan mengurangkan jangkitan kuman serta menolong menstabilkan objek yang tertikam. Balutan tersebut hendaklah tebal, lembut dan boleh mampat agar cecair ataupun darah dapat diserap dengan baik dan dapat memberikan tekanan terhadap luka. Sekiranya boleh, pembalut tersebut hendaklah steril, lebih besar daripada luka dan boleh memberikan perlindungan. Seterusnya ialah pembalut. Kegunaan pembalut ialah pertamanya, mengikat balutan pada sesuatu kedudukan. Keduanya, mengadakan tekanan langsung pada luka pendarahan. Ketiga, memberikan sokongan ataupun mengapu anggota yang patah dan cedera sebagai anduh dan mengikat tuak. Sebagai contohnya, apabila lengan ataupun tang kita terkehil, kita boleh menggunakan pembalut untuk memberikan sokongan terhadap lengan ataupun tangan kita yang terkehil tersebut. Apabila kita ingin memasang pembalut, kita haruslah mengambil sepenuh perhatian terhadap beberapa keadaan. Keadaan pertama, jika kulit di sekeliling pembalut menjadi pucat atau kebiruan. Keadaan kedua, pesakit mengadu sakit bertambah teruk selepas pemasangan pembalut. Keadaan ketiga, kulit di sekeliling pembalut menjadi sejuk. Keadaan keempat dan akhir sekali ialah pesakit berasa kebas dan sengal di paras bawah pembalut. Jika keadaan di atas berlaku, kita haruslah dengan cepatnya longgarkan pembalut yang kuat tersebut. Mungkin disebabkan balutan yang kuat tersebut menyebabkan pengaliran darah tidak dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya ialah keadaan kita apabila mencuci luka. Pertamanya, bilik yang kita hendak mencuci luka tersebut hendaklah dibersihkan dan tidak kotor. Kedua, peralatan yang kita ingin gunakannya untuk membersihkan luka haruslah dibersihkan ataupun lebih baik disterilkan.
apabila kita membersihkan luka kita tersebut dengan bantuan perawat. Perawat tersebut diharuskan untuk memakai mask agar antigen dan bakteria di mulut dan di hidung tidak dapat masuk ke dalam luka. Seterusnya, perawat tersebut hendaklah membersihkan tangan. Dengan lebih baik, perawat tersebut bersihkan tangan mereka dengan hand sanitizer ataupun sabun Dettol yang mana diyakini 99.99% dapat membunuh kuman. Seterusnya ialah luka haruslah dicuci dan dibersihkan juga bahagian sekelilingnya. Maksudnya kita bukan sahaja mencuci luka tersebut, malahan bahagian-bahagian di sekeliling luka tersebut juga hendaklah dicuci. Seterusnya ialah jangan buka luka tersebut terlalu lama kerana dikhawatiri luka tersebut akan dimasuki bakteria-bakteria dan antigen yang berterbangan di udara. Dan akhir sekali, ketika mencuci luka, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada batuk dan bersin. Kerana disebabkan oleh itu, luka kita boleh menjadi semakin teruk seperti bernanah ataupun lambat untuk pulih. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Lim Kian An, nombor matrik AA200825. Untuk slide pembentangan pada hari ini, saya akan memulakan bahagian saya dari slide peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk mencuci luka. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat dalam slide ni, peralatan yang pertama yang digunakan adalah kidney dish. Kidney dish ni dia berbentuk seperti ginjal. Ini adalah gambar raja untuk kidney dish, di mana di dalamnya biasa kita akan letak penepit dressing, penepit dissecting, penepit sinus dan juga gunting. Penepit dressing dia adalah macam ni, gambar raja untuk penepit dressing. Penepit dressing ni dia biasa digunakan untuk mengapit ataupun memegang kain dressing ataupun tuala dressing lah, yang ni nanti akan diterangkan. Dan penepit dissecting yang untuk yang ni adalah penepit sinus. Gunting yang biasa kita gunakan lah. Peralatan yang kedua adalah galipot yang biasa untuk isi cecair, bahan cecair, ubat-ubat ataupun antiseptik. Yang ketiga adalah tuala dressing. Tuala dressing ni seperti yang saya katakan tadi, kain dressing ataupun tuala dressing. Yang keempat adalah kain pembalut yang digunakan untuk membalut luka bagi mencegah daripada jangkitan kuman ataupun bakteria luar. Yang terakhir adalah penepit cheetle dalam jar. Ini adalah penepit cheetle dan ini adalah jar dia lah. Biasa kita akan letak untuk memegang dia ataupun bagi dia kekal dalam satu posisi. Seterusnya, saya akan menerangkan proses untuk melakukan cucian luka kepada pesakit. Untuk langkah yang pertama, kita perlu menempatkan pesakit di tempat yang selesa. Contoh seperti di hospital, pesakit akan diberi baring di atas katil ataupun diberi duduk di atas kerusi sebelum proses cucian luka itu dimulakan. Untuk langkah yang kedua, kita alaskan Macintosh di bawah luka pesakit. Untuk pengetahuan anda, Macintosh ni dia merupakan sejenis kain yang kalis air yang biasanya digunakan oleh ibu untuk dialaskan di bawah bayi untuk mengelakkan bayi terkencing di atas katil. Itu adalah Macintosh. So, langkah yang ketiga, kita membuka pembalut luka yang lama daripada luka pesakit dan buang. Dan kita mesti basuh tangan selepas itu untuk mengelakkan jangkitan kuman ataupun bakteria pada luka. Yang keempat, kita letakkan tuala ataupun tutup luka dengan tuala yang di bahagian luka yang hendak dicuci. Sebab kita tak nak bagi jangkitan kuman ataupun bakteria. Dan kita tuangkan lotion di dalam galipot. Lotion ataupun ubat antiseptik. Dan seterusnya, kita pun mulakan proses pencucian luka dengan melakukan proses yang betul dan membuangkan kapas yang digunakan untuk mencuci luka. Sama juga sebab untuk mengelakkan jangkitan kuman ataupun bakteria. Dan langkah seterusnya, kita membalut luka dengan pembalut luka yang baru, balut dengan kumas bagi mengelakkan jangkitan kuman juga.
dan langkah yang terakhir, rekod dalam buku laporan. Itu sahaja prosedur untuk melakukan cucian luka. Sekian, terima kasih. Jadi, untuk kesimpulannya, slide pembentangan yang diadakan pada hari ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan ataupun pendedahan kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini tentang cara untuk mengenal pasti jenis-jenis luka, sama ada luka ringan ataupun luka teruk, luka luaran, luka dalaman. Bukan sahaja itu, slide pembentangan ini juga memberi penerangan kepada semua pihak tentang cara-cara untuk menangani luka dan juga pendarahan. Termasuklah cara untuk membalut luka, cara untuk membersihkan luka, cara untuk mencuci luka. Oleh itu, kumpulan kami amat berharap bahawa slide pembentangan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada semua pihak yang terlibat pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri slide pembentangan kumpulan kami, saya ingin mewakili kumpulan saya untuk memohon maaf daripada semua pihak seandainya terdapat apa-apa yang tersilap kata daripada mana-mana ahli kumpulan. Setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.